Ya, Yang Hormat Pematang Pau. Ini betul, terima kasih. Dan saya sambut baik langkah diambil oleh Menteri Dalam Negeri mengemukakan Rang Undang-Undang Akta Anti Pemerangan Orang Pindaan 2010. Kerana isu ini seperti yang ditekankan oleh Menteri, isu jenayah global yang mesti ditangani, kita agak sedikit keterbelakang kerana membuat pindaan ini setelah mendapat gesaan yang keras dari beberapa agensi dan badan antarabangsa. Walaupun bagaimanapun, kita sambut baik kerana kebanyakan pindaan dan peruntukan pindaan itu adalah selari dengan keperluan semasa. Isu ini yang betul adalah isu perhambaan moden, jenayah yang keji, yang nampak belum berupaya ditangani dengan bijaksana oleh badan penguat kuasa di peringkat antarabangsa dan juga peringkat dalam negeri kita sendiri. Jadi ada beberapa peruntukan yang dikemukakan untuk memperketat dan memastikan sama ada majlis mampu atau yang lebih penting badan penguatkuasaan diberi kuasa dan wewenang untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan segera. Cuma satu peringatan sebelum saya sambung, kerana beberapa tindakan ini, peruntukan ini agak luas dan keras, umpamanya Seksyen 61A 23 yang dipindah. Ini memberikan ruang bagi orang yang dituduh, bukan bagi pendakwa, mengemukakan pertuduhan sama ada orang berkenaan itu hadir atau tidak. Ada alasan yang Menasabah dan Menteri ada menjelaskan. Cuma kita bimbang kalau tidak diteliti badan penguatkuasaan dengan kes sogokan dan rasuah yang dituduh begitu rupa, mungkin dapat menyalahgunakan. Saya memohon Menteri memberi penjelasan apakah langkah-langkah yang boleh diperketatkan untuk memastikan tidak ada salah guna kuasa, kerana bila due process ini diketepikan walaupun alasan baik seperti mana apa juga, seperti mana yang berlaku dalam Akta Keselamatan Dalam Negeri yang Menteri cukup arif, banyak kes dari dulu sampai sekarang di mana kemudiannya terbukti motif politik jahat itu diteruskan. Oleh demikian, saya mohon penjelasan tentang perkara yang demikian. Saya rujuk kepada cara umum Akta Anti Pemerdagangan ini, walaupun pada semangat itu saya mendukung kebanyakan peruntukan ini kerana sangat diperlukan kedua-duanya dari segi kuasa dan dari segi pelaksanaan ataupun penguatkuasaan. Tapi menurut UNECE, United Nations Economic Commission for Europe 2004, nilai pendapatan industri haram pemerdagangan manusia ini dianggarkan di antara 5 hingga 9 bilion dolar Amerika satu tahun. Ya. Majlis Kesatuan Eropah menganggarkan dalam tempoh satu dekad yang lalu pasaran global perdagangan orang mencecah 42.5 bilion dolar. Pertubuhan Bahasa Bersatu menganggarkan hampir 2.5 juta manusia dari 127 negara diperdagangkan. Maklumat ini maklumat umum, banyak diketahui, tetapi menunjukkan langkah yang diambil oleh penguatkuasaan bila menyentuh kepentingan dana puluh bilion dolar ini, dia memerlukan bukan saja bidang kuasa, tetapi kesungguhan, disiplin dan tahap profesionalisme yang tinggi. Sebab itu saya sementara menyambut baik kebanyakan peruntukan ini yang lebih tua, ingin mengingatkan dan menggesa Menteri supaya ia tidak mungkin berkesan tanpa reform dan memperbaiki tahap profesionalisme badan penguatkuasaan yang terlalu amat dipertikaikan di negara kita. Kita lihat kedudukan Malaysia. Koordinator Anti Pemerdagangan Manusia Jabatan Negara Amerika, Louis J.D. Baker, dalam sidang media Jun 2010 mengumumkan Malaysia bersama Chad, Fiji, Niger, Swaziland dan Syria
tersenarai di tahap tier 2 berdasarkan laporan pemerdagangan manusia Trafficking in Persons Report 2010.